Hari ini pendakian yang cukup panjang, 60 km daripada bermulanya 0 km, maksudnya 0 km pendakian ke Cameron Highland dengan ketinggian lebih kurang 1,400 lebih sebenarnya kategori horse. Sebelum mereka tiba ke Cameron Highland hari ini, kita ada satu kom di ringlet. Dan di ringlet itu hanya kategori 1 dan apabila mereka tiba di Tanah Rata sebentar nanti, itu adalah horse kategori. Okey, untuk letu dilangkaui dalam 20 edisi sebelum ini, seandainya apa yang dilakukan para pelumba begitulah. Sambil itu, inilah 6 km menuju penamat secara langsung kami bawakan kepada anda dua pelumba yang berjaya untuk melakukan attack terlebih dahulu dan breakaway, dan inilah hasilnya. Kalau boleh kita kongsikan dengan lebih dekat, pelumba 66 daripada pasukan One Pro Cycling Team. Sambil itu, inilah kedudukan sprint yang pertama dengan Andre Guardini dengan 5 mata, sambil di tempat kedua ialah Reinhard Rensburg daripada Luca Chirico di tempat yang ketiga, dan juga Paulo Simeon daripada di tempat yang keempat. Sementara sprint yang kedua di Kopeng, Shiki Kurueda dari Aisan dengan 5 mata, diikuti Hober dari pasukan HSKS dan juga Lucas Yuan Yong di tempat yang keempat. Dan inilah sambil sprint yang ketiga di kapal yang terakhir, Shiki Kurueda dengan 5 mata diikuti Lucas, juga Yura Sagan berjaya untuk mendapatkan 1 mata di sprint yang terakhir. Jadi Rasdi, 5 km terakhir, 4 km terakhir sekarang ini, dua pelumba yang berada di sini sekarang. Okey, dia dah keputusan semasa. Sprint atau kedudukan semasa bagi sprint secara keseluruhan, Andre Guardini 38 mata diikuti John Murphy masih kekal. Apakah ataupun perkara 2013 akan kekal, sementara Lo Si Keong di tempat yang kedua dengan 12 mata, sambil Hober di tangga yang ketiga dengan 10. Jadi Si Keong mula menunjukkan kebolehannya untuk menyaingi Wang Meiying, tetapi di visual seperti tadi hanya saya kira mungkin Wang Meiying keseorangan ataupun bersama seorang pelumba 66 iaitu daripada pasukan One Pro Cycling Team, iaitu James Oram. Sekarang ini secara keseluruhan setakat ini current com standing Rasdi, Wang Meiying dengan 39 mata di tempat yang pertama, diikuti Lo Si Keong 26 dan juga Go Chun Huat dari TSG di tangga yang ketiga. Jadi inilah palaton di mana Tinkoff turut berada di situ mengepalai leleng pelumba. Yang menjadi perhatian ialah pastinya Eric Baska yang akan digerakkan nanti di penghujung saingan. Okey Rasdi, sekarang ini sudah pun ada dua pelumba yang berada di hadapan ia. Okey, daripada TSG ini adalah saya rasa pelumba yang memakai jersey 166 itu Go Chun, sudah pun menghampiri seperti saya katakan tadi. Jarak ini harus diberi perhatian. Peloton mempunyai pakar-pakar pendaki mereka. Jadi Wang Meiying tidak sebagaimana pada 2 tahun atau 3 tahun lalu, pada tahun 2013 di mana beliau secara solo, tetapi tidak. Kerana lihatlah bagaimana Wei kembali ditangkap, tetapi yang lebih penting kedudukan bagi jersey Polka Dot Ciclista, saya rasa mungkin akan selamat seandainya Meiying sentiasa berada di hadapan. Sampai itu satu lagi attack dari Drapak yang turut cuba melakukan attack yang di sana. Ialah pastinya menarik untuk kita lihat bagaimana respon dari lain pelumba, khususnya pelumba-pelumba utama. Dari Drapak, antara tumpuan bagi pendaki adalah antara pelumba yang harus diberikan perhatian ialah Gavin Mannion. Tiada reaksi ataupun daripada peloton sebenarnya. Tiada sesiapa yang cuba mengejar, mengikori pelumba ini. Kalau dari segi kayuhan ataupun dia adalah pakar pendaki, mungkin iaitu pelumba ini Lachlan Norris Norris mungkin boleh sampai secara seorang diri 5 km sebenarnya kalau mengikut signage yang berada 5 km, betul. 5 km lagi. Jadi inilah pelumba yang cuba melakukan attack 5 km terakhir. Yang saya pasti ialah pelumba pendaki dari pasukan Drapak. Antara yang harus diberikan perhatian ialah Lachlan Norris dan juga Gavin Mannion, kerana Gavin Mannion adalah pelumba pendaki utama bagi pasukan Drapak yang berpekalan di Australia. Jadi apakah respon dan juga tidak balas yang akan diberikan pelumba lain, khususnya dalam khususnya bagi Miguel Angel Lopez dari pasukan Astana, yang ingin kita lihat pada petang ini.
mampu untuk menunjukkan belangnya. Begitu juga dari Eric Baska dari pasukan Tinkoff, tetapi Tinkoff sekarang ini mengepalai peloton yang tidak jauh di belakang pelumba daripada Drapek ini. Sekarang ni pelumba daripada Astana yang cuba melakukan attack dan mengejar pelumba ini ataupun sebaliknya, dan sekarang ini Astana cuba melakukan breakaway sekarang ini dan dikejar di belakang sana iaitu pelumba daripada Tinkoff. Adakah mereka Lopez, saya kira mungkin Miguel Angel Lopez adalah pelumba yang harus diberikan perhatian, dan sekarang ini Lopez mula menunjukkan penguasaannya, melakukan attack. Apakah respon yang akan dilakukan oleh Eric Baska dari Tinkoff? Kerana Tinkoff, seorang pelumba Tinkoff yang berada di tempat yang kedua ketika ini. Dan sekarang ini Angel Lopez berada secara solo sekarang, cuba melakukan attack dengan kayuhan yang lebih bertenaga, dan pastinya beliau akan cuba untuk terus memberikan ataupun mempertingkatkan kayuhan bagi memastikan kedudukan itu akan lebih selesa di penghujung saingan nanti. Tetapi yang menarik juga bagaimana tidak balas dari Eric Baska yang berada di tempat yang kedua. Seorang pelumba dari United Healthcare turut berada di situ yang harus diberikan perhatian ialah Yanis Paresko yang juga antara pelumba yang disebut-sebut mampu untuk memberikan saingan. Jadi Bareškovic sekarang ini menghampiri Miguel Angel Lopez dari pasukan Astana. 4 km terakhir. 4 km terakhir pasukan pelumba daripada Astana sebenarnya sekarang ini berada di hadapan itu Miguel Angel Lopez Moreno. Sekali lagi melakukan attacking dan meninggalkan sekali lagi pelumba daripada United Healthcare ini. Dan tempat yang ketiga sedang mengejar di belakang adalah pelumba daripada Tinkoff, iaitu Eric Baska. Tetapi sekarang ini seperti saya katakan tadi pada awal, Rastis, kita sudah pun bercerita serba sedikit tentang laluan ini. 5 km terakhir mereka akan melakukan sesuatu ataupun breakaway, terutamanya sekali bagi pakar-pakar pendaki, dan inilah dia Astana, pelumba pasukan prototype. Pelumba berusia 22 tahun dilahirkan di Colombia dengan ketinggian 1.7 meter, yang pernah memenangi Vuelta a Burgos pada tahun lalu, salah satu peringkat, dan juga jersey kuning Tour di Ivene pada tahun 2014. Cuba untuk melakukan attack sebentar tadi dalam 4 km, 5 km terakhir. Sambil itu inilah kita lihat bagaimana tindakan dan juga para pelumba dalam kelompok pertengahan ini. Sambil pasti dua pelumba ini disebut-sebut khususnya bagi Miguel Angel Lopez kembali semula menggendurkan kayuhan setelah melakukan attack apabila pelumba dari pasukan United Healthcare yang berjaya untuk mengejarnya sebentar tadi, iaitu Yanis Brajkovic dari pasukan United Healthcare dari Amerika Syarikat. Jadi sekarang ini pasukan daripada United Healthcare iaitu Yanis Brajkovic sudah pun bersama dengan pelumba daripada Astana iaitu bukan Eric Baska, iaitu pelumba Lopez Moreno yang sudah bersama-sama mereka berdua sekarang ini dan memasuki sekitar 3 km terakhir. Adakah akan berlaku sekali lagi attacking di kalangan kedua-dua pelumba ini? Dan sebaliknya sekarang ini kelompok di belakang sedikit, sekitar 15 pelumba yang sedang juga mengejar dan jarakkan diri mereka lebih dekat 3 km terakhir. Jadi persaingan dua pelumba jika 2 tahun lalu pada tahun 2013 dua edisi sebelum ini menyaksikan bagaimana secara solo, tetapi perhatikan attack sekali lagi dilakukan oleh Miguel Angel Lopez yang pastinya mahu menjarakkan diri untuk memastikan bahawa tidak ada tentangan, tidak ada tekanan di penghujung saingan. Dan itulah yang cuba dilakukannya sambil cuba disaing hebat oleh lain pelumba. Dan sekarang ini Miguel Angel Lopez telah pun melakukan attack yang sebenar. Apakah beliau mampu untuk mempertahankan kedudukan itu dengan hujan renyah-renyah ketika ini menuju ke tanah rata? Kalau sekiranya sekarang sebegini Rasdi pelumba Astana ini Lopez Moreno ataupun lebih dikenali sebagai Miguel Angel Lopez Moreno, pelumba ini berkali apabila United Healthcare berjaya menangkap beliau dan dia apakah ini perang psikologi? Ini adalah dia mengganggu sedikit mental bagi pelumba daripada United Healthcare, kerana apabila United Healthcare itu pelumba daripada United Healthcare dapat menangkap beliau, beliau sudah menjadi macam confident. Tapi apabila sekali lagi Lopez Moreno ini sekali lagi melakukan attacking, dia akan menjadi down mental beliau. Jadi perhatikan jarak yang tinggalkan oleh Miguel Angel Lopez kepada Yanis Brajkovic dari pasukan United Healthcare yang mula ketinggalan, mula merasai tekanan permainan yang dilakukan oleh Jonathan Clark sebenarnya yang di tempat yang di hadapan di kaca TV kita ketika ini. Tetapi saya pasti Yanis Brajkovic yang dikatakan antara pelumba dalam kumpulan tersebut lebih diberikan perhatian. Tetapi Miguel Angel Lopez lebih menunjukkan kemampuan sebenarnya pada ketika ini setelah 3 peringkat
beliau berehat di bahagian peloton. Ya, inilah yang dikatakan pelumba all-rounder Jonathan Clark. Dia boleh masuki sprint, dia boleh mendaki. Jadi apapun menuju 2 km terakhir, Miguel Angel Lopez cuba mengikuti apa yang dikatakan sampai kita melihat candles ataupun kayuhan yang cukup bertenaga. Ya. Apa sebenarnya yang berlaku? Kalau dapat dilihat di sini pelumba Astana ini, iaitu Lopez Moreno, dia berkayuh dengan Canadian yang begitu putaran kaki beliau. Yang seperti saya katakan tadi, Canadian, dia tidak mempunyai nampak seperti berat dia berkayuh ataupun lemah. Dia hanya bersahaja sekarang ini dan menjadi semakin laju ketika menukar kedudukan gearing beliau bergantung kepada kedudukan curamnya laluan tersebut. Jadi inilah secara langsung kami bawakan kepada anda peringkat yang paling mendebarkan, paling mencabar dalam edisi ke-21 perlombaan terhangat terhebat Asia Letu di Langkawi 2016. Miguel Angel Lopez secara solo 4 atau 5 km terakhir melakukan attack dan sekarang ini seakan berhasil. Beliau akan mempermain pelumba daripada pasukan attack iaitu Jonathan Clark maupun Yanis Brakovic sebentar tadi. Jadi inilah kemampuan sebenarnya dipamerkan oleh pelumba yang disebut-sebut di peringkat awal, mampu mengungguli Jesse Kuning secara keseluruhan. Saya dapat katakan kepada di sini Rasdi, pelumba ini akan sampai seorang diri ke garis penamat. Jadi ia akan mengulangi sebagaimana yang dilakukan oleh Wang Mei Ying pada tahun 2013, tetapi dengan laluan yang tidak yang sama saya kira. Ya, laluan yang sama dan pelumba ini iaitu Lopez Moreno ataupun Miguel Angel Lopez Moreno, di mana beliau ini akan kalau dapat dilihat 1 km saja lagi untuk sampai ke garis penamat, di mana pelumba ini berkayuh semakin laju, semakin ditukarkan gearing beliau sedikit berat dan bertindak semakin laju sekarang ini untuk sampai ke tanah rata dan terus meninggalkan 2 atau 3 pelumba yang sedang mengejar. Baik, bagi Miguel Angel Lopez, peringkat yang pertama kedudukan ke-39, peringkat yang kedua sebagai petani ke Pulau Pinang. Beliau menambahkan saingan di tangga ke-19 dan seterusnya Kulim ke Kuala Kangsar di tangga ke-22. Dan sekarang ini kedudukan semasa beliau memimpin lain-lain pelumba 127 dengan visual yang cukup menarik. 1 km terakhir dan sekarang ini secara solo beliau tidak mampu digugat oleh lain pelumba dengan lebih bertenaga, lebih meyakinkan. Apakah beliau mampu untuk mengulangi kejayaan pelumba-pelumba daripada Colombia yang sebelum ini cukup hebat dalam aspek pendakian. 500 meter yang terakhir, Miguel Angel Lopez 22 tahun akan pasti untuk menyarung Jesse Kuning secara keseluruhan dengan mempertingkatkan kayuhan. Kita perhatikan beliau tidak mahu mungkin santai menamatkan perlombaan, tetapi terus memberikan kayuhan yang lebih bertenaga. 300 meter menuju ke garis penamat, Miguel Angel Lopez seakan pasti sukar untuk dikalahkan dengan kejayaan peringkat yang keempat. Jadi inilah secara rasminya Miguel Angel Lopez yang pastinya daripada pasukan Astana Pro Team akan dinobatkan selaku juara peringkat yang keempat di Cameron Highland. Ini dia pelumba yang cukup hebat, Miguel Angel Lopez Moreno dari Astana Pro Team. Yang menjadi perhatian ialah masa ketika ini. Ya. Bagaimana beliau akan meninggalkan lain pelumba. Dan di tempat yang kedua kita perhatikan bagaimana pelumba Delta Heke sekarang ini akan cuba untuk terus memberikan kayuhan. Pastinya kita akan ingin memperkatakan apakah kemampuan pelumba ini yang pastinya ingin melakukan sesuatu di tempat yang kedua. Jadi inilah pelumba di tempat yang kedua. Sambil diikuti seterusnya lain pelumba yang turut berusaha untuk memberikan saingan sekurang-kurangnya merapatkan jurang masa yang ditinggalkan oleh Lopez tadi. Jadi sambil itu lain pelumba dari One Pro Cycling Team yang turut di belakangnya pelumba dari Roth dari Switzerland yang turut cuba menambahkan perlombaan seperti itu daripada Southeast. Jadi inilah yang kita perkatakan sebenarnya tadi, ini adalah pelumba-pelumba daripada pasukan-pasukan Asia, Aisan. Kita juga punya Andoni Jekatoli. Kita punya juga Wang Mei di sana. Jadi itulah pelumba-pelumba sekarang ini. Di manakah pelumba negara turut menjadi perhatian kita. Sambil terbaik kita ingin memperkatakan Miguel Angel Lopez ini. Kalau boleh kita perkatakan bagaimana untuk tahun ini
Beliau telah pun menyertai Tour de Saint Louis. Beliau muncul juara pelumba termuda dan tempat kelima secara keseluruhan dan keempat secara keseluruhan. Dan mungkin kita ingin mengenal pasti apakah pendapat Miguel Angel Lopez mengenai peringkat yang keempat. Miguel Angel, complimenti per una vittoria fantastica oggi. Gracias. Bueno, una victoria que el equipo ha venido trabajando a lo largo de toda esta corsa y bueno, agradecido con todos mis compañeros que han estado a la altura en este día. That's right. So felt good. The team was strong. The riders that you were with were also very, very strong, and the team were strong. In questa corsa tu hai la squadra è molto forte per difendere la maglia gialla now, adesso. Sí, seguro que a lo largo de tutti estos giorni di gara penso che la squadra está molto forte e speriamo che llegar con la maglia hasta el final. So yeah, the team are very strong for the days to come in order to defend the yellow jersey to the end. Grazie mille e bocca al lupo per domani. Ok, gracias. 25 mata maksimum. Jadi Wang Mei masih lagi 20 dia 28. Ya. Jadi itulah kedudukan keputusan hari ini. Keputusan penuh Miguel Angel Lopez dari Astana 3 jam 25 minit 37 saat diikuti oleh Daniel Yaramilo dari United Healthcare dan juga Reinhard Rensburg dari pasukan Dimension Data di tempat yang ketiga 35 saat di belakang, sambil Francesco Mancebo dari pasukan Skydive Dubai di tangga yang keempat diikuti Jonathan Clark dari United Healthcare, Giulio Ciccone dari pasukan Badriani di tempat yang keenam, dan seterusnya Josh Harper dari One Pro Cycling Team, Jasper Hansen dari Tinkoff, Luka Chirico dari Badriani dan juga Yanis Brakovic sekadar di tempat yang ke-10. Ya. Inilah keputusan yang telah pun jadi 10 ditayangkan kepada anda. 10 masih tidak ada. Sekali lagi kita melihat ulang tayang. Di sinilah dua pelumba yang berjaya ditangkap, termasuk Wang Mei Ying tidak mampu untuk meneruskan kayuhan yang lebih bertenaga. Kita lihat bagaimana pelumba dari pasukan, 3 pelumba dari pasukan Tinkoff yang turut berada di situ, yang pastinya cuba meletakkan pelumba pendaki mereka di tempat yang lebih baik. Tetapi di sini kita lihat dari Drapak yang cuba melakukan retake di sebelah luar. Tapi di manakah Juan Miguel Angel Lopez ketika itu? Dan sekarang ini pelumba dari pasukan Drapak, Lopez ketika ini baru ada tidak balas yang dilakukannya dengan melakukan kayuhan, tidak bahu terus ditinggalkan sambil cuba diikori oleh pelumba dari Tinkoff yang turut berada di situ. Antaranya ialah pastinya pelumba-pelumba seperti Jasper Hansen, Michael Gold dan juga sebagainya. Tetapi sekarang ini lihat Musari, kekuatan pelumba ini. Inilah saya katakan tadi, dia mempunyai kekuatan strength yang cukup dan cadence yang cukup pada peringkat pendakian apabila melalui laluan yang agak curam. Jadi apabila sampai di peringkat macam begini, beliau menukar gearing menggunakan lebih berat sedikit sehinggalah kekesan penamat. Jadi untuk memperkatakan tentang mendapatkan latihan untuk mendapatkan pelumba ataupun kebolehan seperti ini, apakah tempat yang sesuai? Mungkin latihan di altitude tinggi akan memberikan lebih kekuatan kepada pelumba pendaki.